20. Jadi arahan dia, lukis rajah Venn bagi set A dan set B. Okey, senaraikan persilangan antara set A dan set B. Kemudian kesatuan antara set A dan set B. Dan kebarangkalian A dan B, kebarangkalian A atau B. Ini ruangan dia. So kita nak lukis dua set lah. Okay, set samalah macam yang kita lukis sebelum ni lah. Okay, lukis set kan. So dua bulatan, satu besarnya sikit. Okay, set A dan set B lah. So kat sini set A. Set A adalah nombor perdana di antara 1 hingga 20. Jadi apa nombor perdana antara 1 hingga 20? Senaraikan. Okay, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey. Itu adalah set nombor perdana daripada 1 hingga 20. Okey, kemudian set B adalah gandaan 4 antara 1 hingga 20. So 4, 8 lagi, 12, 16, 20. Okey. So itu adalah set A dan set B. So dia nak apa dia? Senaraikan persilangan antara set A dan set B. Ada tak persilangan antara set A dan set B? Tak ada, kosong. Tak ada Jadi A persilangan B adalah set kosong. Okey, tak ada. Kemudian yang kedua dia nak A kesatuan B. Okey, kesatuan B. So kita ambil semua lah yang ada kan. Okay, so senaraikan semua sekali. A kesatuan B. So ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 15 mana ada? 16, 17, 19 dan 20. Betul? Okay, itu adalah A kesatuan B. Kemudian dia nak kebarangkalian A dan B. A persilangan B. Kebarangkalian A dan B. Ada tak? Ada, kosong. Tak ada kan? Jadi kosong lah. Sebab A dan B tak ada. Jadi kebarangkalian dia adalah kosong lah. Okay, kemudian D adalah kebarangkalian A kesatuan B. So berapa? 1. Kebarangkalian untuk A tambah dengan kebarangkalian untuk B. Okay. So kita dapat kebarangkalian A ada berapa tu? 8. Okay. 8 per dengan keseluruhan yang ada kat situ berapa? 13. Okay. 13 tambah dengan kebarangkalian B ada 5 per 13. Okay. So kita dapat berapa?
13/13. So, 1 lah. Itu adalah untuk mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa salin eksklusif. Okay, seterusnya, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa tidak saling eksklusif. Ini sama jugalah, kita nak kena lukis juga, sama macam tadi juga. Set A, X ialah nombor kuasa 2 sempurna daripada 1 hingga 40. Apa nombor kuasa 2 sempurna daripada 1 hingga 40? 1, lagi 4, 4, 9, 9, 9, 16, 16, 5, 36. 25, 36. Okey, itu adalah nombor kuasa 2 sempurna daripada 1 hingga 40 lah. Okey, kemudian set B adalah nombor ganjil daripada 1 hingga 40. Banyaklah nombor ganjil kan. 1 hingga 40 banyaklah nombor ganjil dia. So 1 sampai 40. Okey, so nanti kita seraikan dalam set lah. Okey, so lukis gambar rajah van, set A dan set B. Okey, kita lukis gambar rajah dia. So ada 2 set, iaitu set A dan set B. Okey. Okay, so ini adalah A, ini adalah B. Okay, so kita akan tengok apa yang sama dahulu antara set A dan set B. Okay, kalau kita nak senaraikan ada banyak kat sini set B ni. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya lah. Okay, jadi kat situ apa nombor yang sama yang ada dalam set A dan set B. Kita kena letak tengah-tengah lah di antara dia, persilangan dia. So yang sama adalah apa? 1, 9. 9, lagi. Lagi tak kat sini nombor ganjil? Ni lah, 25 kan? So 25 pun sama lah. Okay, kemudian selebihnya kita akan letak dekat A adalah 4, 16, okay, untuk B, masukkan semua nombor ganjil daripada 1 hingga 40 yang masih tak ada dalam inilah. So 3, 5, 7, 9 dah ada kat situ, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37 dan 39. Okey, itu adalah nombor dia, unsur bagi set B. Okay, seterusnya kita tengok dia nak persilangan antara set A dan set B. So apa persilangan dia? Yang inilah yang kat tengah-tengah kan. So A dan B adalah 1, 9 dan 25. Okey. Kemudian soalan B dia nak kesatuan antara set A dan set B. So A kesatuan B. Semualah kan. A kesatuan B maknanya semua nombor yang ada kat situ lah. Jadi 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15,
16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39. Okey. Itu semua sekali lah. Okey, kemudian dia nak kebarangkalian A dan B. So, kita tengok dekat A dan B ada berapa nombor? Ada 3 So 3 per berapa jumlah semua sekali? Berapa semua sekali unsur yang ada kat sini? 23. 23. Okey, so jadi 3 per 23. Okey, itu adalah kebarangkalian A dan B. Okey, A persilangan B. Kemudian kebarangkalian A atau B. Apa? Kebarangkalian A atau B maknanya kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B tolak kebarangkalian A dan B. Okey. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A dan B. Jadi kebarangkalian A 3. Dalam A ada berapa? Ada berapa unsur dalam A? Ada 6 termasuk yang bersilang tu. So dia 6 per 23 tambah dengan yang B. B berapa B? Semua sekali yang ada dalam B berapa? 20. 20 sebab semua sekali 23 kan. So 20 per dengan 23 tolak kebarangkalian A persilangan B iaitu 3 per 23. So dapat berapa? 23 per 23. 23 per 23. Jadi dapat 1 lah. Jadi terbuktilah dia punya rumus tu betul lah. Sebab kebarangkalian bagi keseluruhan adalah 1. Okey, jadi betul lah dia punya rumus itu. Terbuktilah rumus tu adalah benar. Okey, so kita teruskan lagi dengan menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Nak cari kebarangkalian dia lah. 9 keping kad bertanda dengan nombor 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. Adakah peristiwa memilih nombor genap dan faktor bagi 4 adalah saling eksklusif? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Kerana mempunyai faktor sepunya. Ya. Sebab apa? Dalam nombor genap dan juga faktor bagi 4 tu ada faktor yang sepunya. Okey. Ada faktor sepunya iaitu apa dia? Ada 2 dan 4 lah. Betul. 2 dan 4. Okay, jadi kat situ kita tulis dia adalah tidak lah. Jadi peristiwa, adakah peristiwa memilih nombor genap ialah saling eksklusif? Tidak. Okey, tidak saling eksklusif. Kerana mempunyai faktor sepunya. Kerana terdapat faktor sepunya. Okey. Soalan B. Hitung kebarangkalian mendapat nombor genap atau nombor perdana. Nombor genap atau nombor perdana. Okay, jadi bila dia saling tidak eksklusif, maknanya kita akan guna kebarangkalian apa dia?
dia nak atau jadi kebarangkalian genap atau nombor perdana. Okey, kita letak J dengan P. Jadi maknanya sebab dia adalah saling tidak eksklusif, jadi maknanya kebarangkalian genap tambah kebarangkalian nombor perdana tolak dengan kebarangkalian genap dan perdana. Okey. Jadi berapa kebarangkalian nombor genap? 4/9. Okey, 4/9 tambah dengan kebarangkalian nombor perdana 4/9. 4/9 juga. Kebarangkalian genap dan perdana 1/9. 1/9 dan 1 saja. Okey, mana kita nak tahu tu maknanya kita kena senaraikan dahululah. Okey, senaraikan dahulu nombor genap daripada 1 hingga 9. So senaraikanlah ada apa nombor genap daripada 1 hingga 9. So maknanya nombor genap adalah 2, 4, 6, 8. Okey, untuk nombor perdana 2, 3, 5, 6. 3, 5, 7. Itu. Jadi kebarangkalian untuk genap ada 4 dengan 9 lah. Okey. Okey, seterusnya. Soalan kedua. Sebuah kotak mengandungi 6 biji guli biru, 4 biji guli hijau dan 5 biji guli kuning. Okey, 6 biru, 4 hijau dan 5 kuning. Sebiji guli diambil secara rawak daripada kotak itu. Cari kebarangkalian bahawa guli yang dipilih adalah biru atau hijau. Dia nak biru atau hijau. Kebarangkalian biru atau hijau. Apakah dia peristiwa saling eksklusif atau saling tidak eksklusif? Saling eksklusif. Tidak eksklusif. Saling eksklusif. Saling eksklusif sebab dia akan dapat benda yang berbeza. Okey, biru dengan hijau. Jadi kebarangkalian biru tambah dengan kebarangkalian hijau. So biru ada 6. Di 6 per semua sekali ada berapa? 15. 15. Tambah dengan kebarangkalian hijau. Hijau ada 4 per dengan 15. So dapat berapa? 10/15. Kecil kan? Jadi 2/3. 2/3. Okey. Okey, selai ribbon dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mempunyai 3 ribbon biru, 3 ribbon hitam dan 5 ribbon merah. Cari kebarangkalian bahawa ribbon biru atau merah dipilih. Okay, biru atau merah. Jadi kat situ kebarangkalian biru atau merah. Okey. Jadi kebarangkalian biru tambah dengan kebarangkalian merah lah. Okay, biru berapa? Biru ada 3. Per semua sekali berapa? Okey, 11 Tambah dengan kebarangkalian merah. Merah ada 5 per 11 lah. So dapat 8 per 11. Okey. Kemudian soalan B, ribbon biru atau hitam tidak dipilih. Biru atau hitam tidak dipilih. Jadi maksudnya Merah. Ribbon merah punya tu. dia nak merah lah. Betul? Kalau ikutkan dia nak merah lah kan. Sebab biru atau hitam tidak dipilih bermaksud dia merah lah. Betul tak? Dia ada 2 cara lah. Sama ada kalau kita nak terus ambil merah boleh. Okay, maknanya kita, sebab dia kata biru atau hitam tidak dipilih.
Maknanya kebarangkalian biru atau hitam tak dipilih. Maknanya bukan biru atau hitam lah. Jadi kat situ bermaksud dia adalah kebarangkalian merah lah. So kat situ merah adalah 5/11. Boleh. Okay. Ataupun kita boleh juga atau boleh juga kita kira cara dia adalah 1 tolak dengan kebarangkalian untuk biru atau hitam. Okay, itu panjang sikit lah. Jadi sama dengan 1 tolak kebarangkalian biru atau hitam adalah biru 3/11 tambah dengan 3/11. Okay, kita akan dapat jawapan yang sama lah. 5/11. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu jumlah kebarangkalian tu adalah 1. So, 1 tolak biru atau hitam, kita dapatlah yang selebihnya. Atau sama juga dengan kebarangkalian merah sebenarnya. Okay, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Nak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah. Andy dan Fikri layak ke pertandingan peringkat akhir kejohanan badminton di sekolah mereka. Pemain yang memenangi mana-mana 2 set permainan ialah pemenang. Kebarangkalian Andy menang dalam mana-mana set ialah 4/7. Cari kebarangkalian bahawa pemenang ditentukan hanya selepas 3 set permainan. Okay. Dia agak banyak dia punya syarat kat situ. Okay, penyelesaian masalah. So, kita kena fahamkan dahulu masalah dia. Okay, dia kata dia ada 2 peserta pertandingan. Okay, kebarangkalian Andy menang adalah 4/7. Ini kebarangkalian untuk Andy menang. Pemenang ditentukan selepas 3 set. Itu adalah dia punya syarat dia. Okay, merancang strategi penyelesaian menggantikan kebarangkalian A dan kebarangkalian F bagi kebarangkalian Andy dan Fikri. Okay, ini kita yang tetapkanlah untuk memudahkan kita kira. Okay, menggunakan rumus. Okay, kita nak guna rumus apa? Kebarangkalian A prime kat sini. A prime ni maksudnya bukan Andy. Okay. Adalah 1 tolak kebarangkalian untuk Andy. Okay. Bina gambar rajah pokok dan pilih kesudahan menggunakan rumus. Okay. Kebarangkalian Andy dan Fikri sama dengan kebarangkalian Andy darab kebarangkalian Fikri atau kebarangkalian A atau F sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian F. Okey, ini kita akan menggunakan konsep yang tadilah. Okey, ke pelaksanaan strategi. So kita nak selesaikan dia. Kebarangkalian F adalah 1 tolak kebarangkalian A. So kita terus dapatlah 3/7 daripada sini tadi. Okey. Kebarangkalian menang 2 kali selepas 3 set permainan. Kita kena rujuk gambar rajah pohon. Okay, agak panjang kat sini. Okay, ini adalah gambar rajah dia. Kita kena bina gambar rajah dia. Okay, kebarangkalian untuk Andy menang adalah 4/7. Untuk Fikri adalah 3/7. Okay, itu untuk set pertama. Dia kata kena 3 set. Jadi set kedua untuk yang ini Andy menang. Dia punya kebarangkalian masih kekal, tak berubah. 4/7, 3/7 masih sama. Ini pun sama. Okay, set ketiga juga sama. Okay, sebab kita anggap dia punya kebarangkalian menang dengan untuk setiap orang tu adalah samalah. Okay, jadi 4/7 juga. Ini pun 3/7. Okay, jadi kat sini kita akan tengok menang 2 kali selepas 3 permainan. Okay, jadi yang menang 2 kali kita akan ambil lah. Jadi kat situ dia nak kebarangkalian A dan F. Okay. Kat situ A dan F ni yang dia tikkan ni lah. A, F. So, kita kena darab kemudian tambahkan dengan yang seterusnya A dan F dan A, F, A.
Kemudian AFF. Okay, kita ambil yang 2. Yang ada 2 menang So kat sini AAF. Kemudian AFA. AFF. AAFF. Okay, kemudian kat sini FAA, FAF dan FFA. Okay. Mesti ada 2 kat situ. Salah seorang tu mesti menang 2 kali. Okay, jadi dia akan jadi pemenang lah. Jadi kita akan dapat ni semua ni, tambahkan dan dapat ni lah. Okay, banyak lah dia punya tu. So kesimpulan dia, kebarangkalian bahawa pemenang ditentukan hanya selepas 3 kali set permainan adalah 36/49. Ini adalah kebarangkalian untuk menentukan pemenang. Okey. Seterusnya contoh yang kedua, sebuah bekas pensel mengandungi 3 krayon merah dan 8 krayon biru. 2 krayon dikeluarkan tanpa pengembalian. Cari kebarangkalian bahawa 2 krayon berlainan warna dipilih. Okey, ini maknanya dia keluarkan So memahami masalah pertama, terdapat 3 krayon merah dan 8 krayon biru. So dia nak 2 krayon diambil tanpa pengembalian. Okay, dia nak ambil 2 krayon. Kebarangkalian kedua-dua berlainan warna. Okay, itu yang dia nak kita tentukan. Okay, merancang strategi penyelesaian, kita akan gunakan rumus kebarangkalian A adalah bilangan A peristiwa bahagi dengan bilangan sampel lah. So senaraikan kesudahan yang dikendaki, kemudian guna rumus kebarangkalian A dan B adalah kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Sebab dia adalah peristiwa yang apa? Bersandar. Maksudnya kita ambil pada tempat yang sama kan. Kita tanpa pengembalian. Okey. Tanpa pengembalian kat situ. Okay, jadi kita tengok kat situ pelaksanaan strategi. Okay, kebarangkalian untuk merah. Merah ada kali pertama 3/11. Dia samalah kalau kita nak buat dia dalam bentuk gambar rajah pohon pun sama juga. So kat situ dia ada 2 kali dia ambil 2 kali. So maknanya pilihan yang pertama mungkin dia dapat merah, mungkin dia dapat biru. Merah dengan biru je Okey, merah dengan biru je. Okey, so maknanya dia ada 2, sama ada merah atau biru. So kalau dapat merah maknanya merah ada 3. 3/11. Betul? Okey. Biru ada 8. So 8/11. So kalau kali pertama dia dapat merah, ini kali kedua. Okey, kali kedua mungkin merah, mungkin biru. Okey, merah, mungkin biru. So kalau kali pertama dah merah, kali kedua merah lagi, merah dah tinggal 2. 2/10. Biru masih ada 8. So 8/10. Okey, yang ini kat sini dia ambil biru, merah masih kekal 3/10. Biru dah tinggal 7. 7/10. Okey, itu dari segi gambar rajah pohon lah. So kat situ tengok merah 3/11. Okey, pengambilan kali pertama, biru 8/10, pengambilan kali kedua. Okey, ini merah, biru. Okay, sebab dia nak berlainan warna. So kita akan ambil yang berlainan warna lah, sama ada merah biru ataupun biru merah. Ada 2 pilihan kat situ. Okey, kesudahan dia merah dan biru tambah dengan biru dan merah. Yang itulah. So kita akan tambahkan dia. Merah biru, merah darab dengan biru tambah dengan biru darab merah lah. So kita akan dapat ni. 24/55. So kesimpulan dia, kebarangkalian bahawa 2 krayon berlainan warna dipilih adalah 24/55. Okey. Boleh? Nampak tak dia punya ni? Kalau guna gambar rajah pohon ni, kita nampak lebih jelas sikit lah. Sebab kita tahu dia punya nilai dia macam mana kan. Dewi dan Sarina bertanding dalam suatu perlawanan yang mempunyai 3 pusingan. Peserta yang memenangi mana-mana 2 pertandingan ialah pemenang. Kebarangkalian Dewi menang dalam mana-mana set ialah 1/3.
cari kebarangkalian bahawa pemenang dapat ditentukan selepas 3 set perlawanan. Ini sama macam yang tadi ni, sama macam contoh tadi. Kita kena keluarkan maklumat yang ada. Kita ada kat sini Dewi dengan Sarina. So Dewi punya kebarangkalian untuk menang adalah 1/3. Jadi kat situ kita boleh terus tulis kat situ lah, Dewi kebarangkalian dia adalah 1/3. Jadi kita tahulah Sarina kebarangkalian dia berapa? 2/3. 2/3. Okay, sebab jumlah dia adalah 1 kan. Okay, jadi sekarang dia nak pemenang dapat ditentukan selepas 3 set perlawanan. Ini sama macam tadi. Untuk kali pertama, mungkin Dewi, mungkin Sarina. Okay, so kebarangkalian dia adalah samalah 1/3. Sarina adalah 2/3. Okay. Kali kedua, pusingan kedua, sama juga. Sama ada Dewi atau Sarina. Dewi atau Sarina. Okay, ini pun sama, kebarangkalian dia tetap sama, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Okay, sama juga ini untuk pusingan yang ketiga. Okay. Dewi, Sarina, Dewi, Sarina, Dewi, Sarina, Dewi, Sarina. Okay. Kebarangkalian dia adalah sama juga. Okay. 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Okay, jadi dia nak peserta memenangi 2 pertandingan adalah pemenang selepas 3 kali pusingan. Jadi dia mesti akan ambil Dewi, Dewi, Sarina kat sini. Dewi, Dewi, Sarina, Dewi sini. Dewi, Sarina, Sarina. Kemudian Dewi, Sarina, Dewi. Sarina, Dewi, Sarina. Sarina, Sarina, Dewi. Itu je. Ada 6. Okay. So, kita punya kebarangkalian bermaksud kebarangkalian Dewi, Dewi, Sarina tambah dengan Dewi, Sarina, Dewi tambah Dewi, Sarina, Sarina tambah lagi Sarina, Dewi, Dewi tambah Sarina, Dewi, Sarina tambah Sarina, Sarina, Dewi. Okey, 2, 4, 6. So ada 6 lah kat situ. Jadi kita kiralah semua tu. Untuk Dewi, Dewi, Sarina. Dewi, Dewi, Sarina maknanya 1/3 darab 1/3. 1/3 darab 1/3 darab 2/3. Okay, kita kena darab. Untuk dia punya ranting yang berbeza kan. Okay, so kat situ panjang jugalah dia punya pengiraan ni. 1/3 darab 1/3 darab 2/3. Okay, untuk Dewi, Dewi, Sarina. Kemudian tambah kemudian tambah untuk Dewi, Sarina, Dewi. So Dewi adalah 1/3, Sarina 2/3, Dewi 1/3. Okey, tambah lagi untuk Dewi, Sarina, Sarina. So Dewi 1/3 darab Sarina 2/3 darab Sarina 2/3. Okey, tambah lagi Sarina, Dewi, Dewi. So Sarina 2/3 darab Dewi 1/3 darab 1/3. Okay, tambah lagi dengan Sarina, Dewi, Sarina. Okay, so 2/3 darab 1/3 darab 2/3.
Kemudian tambah lagi Sarina Dewi. Okey, tambah 2/3 darab 2/3 darab 1/3. Selesaikanlah. So dapat dia punya nilai dia berapa kat situ? 20/27. 20/27. Betul? Yang lain dapat sama? 11. So kecilkan dia boleh tak? 2/3. Okay. So kita dapat 2/3 lah untuk yang ini. Okay. Seterusnya, Sarina memenangi perlawanan itu selepas bermain 3 set permainan. Maknanya dia nak pemenang tu adalah Sarina. Jadi yang mana? Kita akan ambil untuk Sarina, maknanya dia mesti menang 2 kali lah. Dia ini. Okay, 1. Kemudian Sarina Sarina, Dewi Sarina pun Sarina dapat 2 juga. Kemudian Sarina Dewi. Okay. So ada 3 lah kat situ. Betul? Ke ada lagi? Kalau Sarina boleh tak? 3-3 dia menang. Dikira dia menang ke tak? Kira ke? Menang lah. Sebab dia sekurang-kurangnya 2 menang. So kalau 3-3 dia menang, memang dia lah menang. Tak ada dah orang lain. So dia boleh juga. Jadi 4 lah kat situ ada. Okay. So kat situ kebarangkalian dia adalah yang ni Dewi Sarina tambah dengan yang ni adalah Sarina Dewi Sarina tambah Sarina Dewi dan tambah Sarina. Okey. Jadi kebarangkalian dia Dewi adalah 1/3 darab 2/3 tambah 2/3 darab 1/3 darab 2/3 tambah 2/3 darab 2/3 darab 1/3 tambah 2/3 darab 2/3 darab 2/3. Kira berapa? 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah berapa ni? 8. Jadi berapa? 20. 20. Okay, 20/27.